Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati Sir Irwan, penerbit rancangan Tafaqquh Fiddin Radio IKIM, sidang pendengar yang dihormati, hari ini insyaAllah kita akan teruskan dengan pembacaan kitab Al-Fiqhul Akbar karya Imam Abu Hanifah dalam bidang Tauhid. Dalam pertemuan yang lalu kita dah melihat bagaimana Abu Hanifah telah menyenaraikan apa yang disebut sebagai usul Tauhid yang merangkumi rukun iman yang 6, iaitu percaya kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, pada hari akhirat, dan kepada qada dan qadar. Kita telah huraikan apakah isu-isu penting yang perlu diberi perhatian oleh umat Islam apabila memperkatakan tentang rukun iman yang tersebut. Apakah fakta-fakta ataupun hakikat yang perlu difahami pada setiap rukun tersebut. Dalam teks yang seterusnya, Abu Hanifah menyebut, Wallahu ta'ala wahidun la min tariqil adad walakin min tariqi annahu la syarikulah. Sekarang kita akan terus membincangkan tentang sifat Allah SWT secara lebih khusus. Abu Hanifah memulakan dengan pembincangan tentang Tauhid, tentang sifat wahdaniyah. Kita tahu setelah kita yakin bahawa Allah SWT itu wujud, sifat yang pertama yang umumnya diperkatakan oleh para ulama kalam atau ulama tauhid ialah tentang wahdaniyah. Dalam teks ini, Abu Hanifah menyebut bahawa Allah SWT itu wahid. Wahid dalam erti kata bahasa bererti satu, namun dalam huraian ataupun terjemahan Melayu, umumnya dalam kitab-kitab Jawi, kita biasa membaca wahid diterjemahkan sebagai esa. Jadi sifat wahdaniyah disebut sebagai sifat keesaan Allah SWT. Di sini dihuraikan bahawa Allah SWT itu esa bukan dari aspek bilangan. La min tariqil adad. Apa yang kita patut faham tentang keesaan Allah SWT ini, ia tidak boleh difahami dalam bentuk bilangan. Ini satu perkara yang amat menarik apabila Abu Hanifah menekankan tentang apakah konsep dan fahaman yang benar apabila berkatakan tentang wahdaniyatullah SWT. Dia kata, La min tariqil adad walakinna min tariqi annahu la syarikulah. Bukan dari aspek, bukan dengan cara kita memahami keesaan itu pada bilangan ataupun sebagai bilangan, tetapi dengan cara kita memahaminya sebagai bahawa Allah SWT itu la syarikulah. Tiada sekutu baginya. Jadi ada dua perkara yang ditekankan di sini. Bahawa keesaan Allah SWT itu bukan dari segi bilangan. Umumnya bila kita sebut bilangan, sama ada 1 ataupun 2 ataupun 3, dia menunjukkan perkara yang dibilang itu sesuatu yang boleh dibilang. Kan apabila kita kata ada sebuah kereta, maknanya kereta itu sendiri adalah suatu kewujudan yang boleh dibilang. Maksudnya bila dia boleh dibilang, mungkin akan ada 2 kereta, akan ada 3 kereta dan sebagainya. Jadi, penekanan Abu Hanifah di sini, bahawa Allah SWT itu esa, wahid, la min tariqil adad, adalah untuk menafikan gambaran ataupun kefahaman sedemikian. Maksudnya Allah tidak boleh dimasukkan dalam kategori perkara-perkara yang boleh dibilang. Walaupun kita kata esa itu, satu itu, tunggal itu menunjukkan suatu angka yang khusus. Maksudnya tiada 2, 3 dan 4.
Tapi even kalau kita lihat secara yang lebih khusus, yang lebih halus, itu pun seakan masih ada andaian-andaian yang memungkinkan bahawa Allah SWT itu boleh dibilang, dan apabila dia boleh dibilang, maka bilangan-bilangan lain pun mungkin akan dapat aplikasikan kepada zat Allah SWT. Jadi dengan itu, di awal lagi ditekankan keesaan Allah SWT ini bukan dari aspek bilangan itu. Dan ini yang menarik apabila kita melihat para ulama kita bila menterjemahkan wahdaniyah itu kepada esa. Perkataan esa kita tak jumpa ia digunakan dalam penjodoh bilangan yang lain. Kita orang tak kata dia mempunyai esa anak, seorang anak, kan? Seolah perkataan esa itu dah dikhususkan ke dalam bahasa Melayu khusus untuk Allah SWT yang tak boleh digunakan untuk sebarang kewujudan lain. Dan ini menarik sebab dia menampakkan pengkhususan Allah, keunikan Allah, bahawa Allah itu tak boleh disamakan dengan yang lain. Dan inilah yang ditekankan oleh Abu Hanifah juga dalam rangkap yang seterusnya apabila dia menyebut bahawa apa yang dipahami tentang wahdaniyatullah itu ialah dari segi tiada syirik baginya. Maknanya apabila Allah SWT itu tiada sesuatu yang sama, yang sekutu, yang seumpama, yang boleh disamakan dengan dia. Maknanya di situ menunjukkan bahawa esa di sini suatu yang eksklusif, suatu yang khusus, yang tak mungkin kita boleh bayangkan sesuatu pun wujudan lain yang boleh disamatarakan dengan Allah SWT. Jadi tiada sekutunya bagi Allah SWT ini lebih mutlak sifat ketauhidannya. Maksudnya bila kita kata Allah itu Esa, kita perlu faham bahawa Esa di situ maksudnya tiada syirik baginya. Sebab tu bila kita katakan nama Islam itu agama tauhid, ia merujuk kepada bahawa Islam itu agama yang tidak mensyirikkan Allah SWT. Seseorang yang mensyirikkan Allah SWT, dia tak layak untuk dikatakan mendukung suatu agama yang bernama agama tauhid. Sebab syirik itu bermaksud dalam apa jua pun kita telah menyamakan Allah SWT dengan suatu kewujudan yang lain. Jadi dengan itu, bila kita sebut bahawa Allah SWT itu Esa, dengan maksud la syarikalah, tiada syirik bagi dia, tiada sekutu baginya, ini menampakkan ataupun menunjukkan tentang kemutlakan keesaan Allah SWT yang tak mungkin kita bayangkan pada mana-mana kewujudan sekalipun. Dan ini amat menarik kerana penjelasan konsep wahdaniyah dengan mengaitkan dia sebagai la syarikalah, tiada sekutu baginya, dan seterusnya Abu Hanifah membawakan surah Al-Ikhlas setelah menyatakan dalam teks beliau, wallahu ta'ala wahidun la min tariqil adad walakin min tariqi annahu la syarikulah. Seterusnya dibawakan surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan ayat ini ataupun surah ini amat signifikan apabila kita memperkatakan tentang keesaan Allah SWT. Sebab dengan ayat inilah segala ajaran-ajaran ataupun fahaman-fahaman yang mensyirikkan Allah dapat kita tolak dan dapat kita perjelaskan. Secara khususnya dalam ayat ini disebut bagaimana Allah SWT itu Esa, qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad bahawa Allah SWT itu Esa, lam yalid walam yulad, Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dialah tempat tumpuan, dialah tempat semua makhluk itu berhajat. Tiada sesuatu yang mempunyai sifat sedemikian melainkan Allah. Allah tidak berhajat kepada yang lainnya. Sebaliknya yang lainlah berhajat kepada dia. Lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dalam sebuah huraian, sebuah syarah kepada nas ini disebut
lam yalid walam yulad itu merujuk kepada tiada sekutu baginya. Sebab biasanya bila kita sebut dia memperanakkan sesuatu, biasanya antara anak dengan ibu itu dia ada persamaan. Kan? Maknanya kita tak jumpa misalnya kucing melahirkan anjing. Kucing akan melahirkan kucing juga. Anak kucing kan. Jadi persamaan di situ antara hakikat beranak ini. Kan? Jadi apabila Allah SWT tidak memperanakkan, maknanya dia tak akan melahirkan sesuatu yang sama dengan dia. Tak mungkin dia akan lahirkan sesuatu yang sama dengan dia. Apatah lagi dia yang diperanakkan, itu lagi nampak keberhajatan ia kepada ibu dan sesuatu yang melahirkan dia. Lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tiada sesuatu pun yang sama ataupun sekutu ataupun satu kategori dengan dia. Kita tak boleh nak bayangkan sesuatu pun dalam kewujudan ini yang boleh disamakan dengan Allah SWT. Dan surah ini secara khusus menekankan aspek yang kedua yang disebutkan dalam konsep tauhid tadi, iaitu keesaan Allah itu dengan maksud la syarikullah, tiada sekutu baginya. Sebab apabila kita melihat bahawa hanya Allah SWT sahaja tempat tumpuan, tiada yang lain yang boleh dijadikan tempat tumpuan selain padanya. Dia tidak memperanakkan, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tiada sekutu baginya. Semua ini memberi gambaran tentang la syarikullah, tiada sekutu bagi Allah SWT. Dan surah ini secara khusus menempelak ataupun menolak dakwaan-dakwaan golongan Kristian, golongan Yahudi dan golongan-golongan seperti disebut tentang Arab Jahiliyah yang mendakwa bahawa Tuhan itu mempunyai anak. Dalam Kristian kita tahu bahawa mereka mendakwa atau beriman bahawa Jesus itu adalah anak Allah. Dalam Yahudi mereka mendakwa bahawa Uzair itu ibnullah. Uzair itu anak Allah. Dan dalam agama, dalam pandangan golongan Arab Jahiliyah, mereka menyangka ataupun mendakwa bahawa malaikat itu anak Allah. Bahkan kita boleh lihat juga dalam setengah dakwaan ataupun gambaran setengah masyarakat moden yang melihat hatta Kristian juga bahawa malaikat itu ada kaitan dengan Allah SWT dari segi kekeluargaan sedemikian. Kan? Jadi kalau kita lihat di sini, maksudnya apabila Abu Hanifah menyebut dan menekankan tentang konsep tauhid sedemikian dan dia datangkan dengan surah ini, jelas bahawa apa yang dimaksudkan, apa yang perlu kita fahami, apa yang perlu kita hayati tentang tauhid Allah SWT ini bukan pada bilangan, tak boleh dikaitkan, tak boleh disamakan dengan sebarang bentuk bilangan. Tapi yang lebih penting, yang lebih mendasar ialah bahawa kita berintikad tiada Tuhan melainkan Allah, tiada sekutu baginya, sama ada pada zatnya, sama ada pada namanya, pada sifatnya, pada perbuatannya. Jadi inilah tauhid yang sebenar yang perlu kita yakini. Kerana dengan tauhid sebegini kita akan lebih langsung berinteraksi dengan Allah SWT dengan maksud tiada sebarang sekutu, tiada sebarang tempat untuk kita mengadu melainkan Allah SWT. Dan ini dalam konteks kehidupan amat besar impaknya. Sebab kalau seorang itu meyakini bahawa Allah itu Esa, hanya Allah SWT sahaja yang mampu melakukan segalanya, tiada tempat tujuan lain daripada Allah SWT, kehidupan manusia secara umumnya akan tertumpu kepada dan mengharap hanyalah kepada Allah SWT. Dan ini yang amat penting dalam konteks tauhid. Dalam Al-Quran banyak ditekankan tentang hujah-hujah ataupun bukti-bukti tentang keesaan Allah SWT. Dan ayat-ayat ini kemudiannya dikembangkan oleh ulama kalam, oleh ulama tauhid dalam menghujahkan apakah hujah akal untuk membuktikan keesaan Allah SWT. Dalam karya kitab-kitab tauhid umumnya
mereka memperkenalkan ataupun mereka mengetengahkan apa yang disebut sebagai dalil tamanu'. Dalil tamanu'. Tamanu' di sini maksudnya dalil bahawa apabila di sana ada dua Tuhan, masing-masing kedua-dua Tuhan itu akan bertelagah untuk mengatasi yang lainnya. Kan? Tamanu' maksudnya masing-masing berlawanan di antara satu sama lain dan saling menegah antara satu sama lain. Andaiannya macam jika di sana ada dua Tuhan dan diandaikan bahawa kedua Tuhan itu mempunyai sifat yang sempurna sebagai Tuhan. Sebab kalau salah seorang daripadanya ataupun salah satu daripadanya kurang sifat ketuhanannya, maka dia tak layak jadi Tuhan. Maka masih lagi Tuhan yang sebenar adalah Tuhan yang Esa. Tapi kalau diandaikan bahawa memang ada dua ataupun lebih Tuhan dan masing-masing mempunyai kekuatan yang sama, sifat yang sama, keunikan yang sama, pastinya kedua-dua itu dia tak boleh ada sesuatu lain yang menegah perbuatan dia. Dan kedua-dua Tuhan ini apabila ingin menciptakan sesuatu, tiada sesuatu pun yang boleh menegah kehendak dan keinginan dia. Bahkan tak boleh ada sesuatu pun yang boleh menegah kuasa dia. Dalam Al-Quran disebut dalam surah Al-Anbiya, "Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata." Sekiranya ada di sana, fihima merujuk kepada langit dan bumi. Sekiranya di langit dan di bumi itu ada banyak Tuhan, alihatun banyak Tuhan melainkan Allah, nescaya akan hancurlah kedua-duanya, iaitu hancurlah langit dan bumi itu. Macam mana ditafsirkan ini yang ulama kembangkan dalam dalil tamanu' tadi. Maksudnya apabila seorang misalnya dikatakan Tuhan A ingin menciptakan langit, Tuhan B tak nak ciptakan langit, dan masing-masing mempunyai kuasa, mempunyai keupayaan, mempunyai kehendak yang mutlak, yang tak boleh dibangkang oleh yang selainnya. Kita tahu bahawa sesuatu itu dia tak boleh wujud dan tak wujud dalam satu masa. Apabila Tuhan A nak ciptakan langit, pasti langit itu akan wujud. Sebab tiada yang boleh menghalang dia. Manakala apabila Tuhan B tak nak menciptakan langit, pastinya langit itu tak wujud. Sebab tiada yang boleh menghalang kekuasaan dia. Maka apa yang berlaku, langit tersebut adalah wujud dan tak wujud dalam satu masa. Dan ini tak mungkin berlaku. Akal yang waras tidak akan menerima bahawa sesuatu itu wujud dan tak wujud dalam satu masa. Jadi itu yang maksudnya, sama juga apabila kita andaikan kehendak dan kudrat Tuhan yang berbagai itu kepada bumi. Satu nak menciptakan bumi, satu tak nak ciptakan bumi. Sama juga implikasinya, bumi itu akan wujud dan tak wujud dalam satu masa. Jadi ini membuktikan bahawa tak mungkin akan ada selain daripada satu Tuhan. Tak mungkin akan wujud melainkan Tuhan yang Esa, yang mutlak kehendak dan kudrat dia. Sebab hanya Tuhan yang Esa sahaja yang mampu ataupun yang berhak untuk mentadbir alam, yang berhak untuk menciptakan langit dan bumi sebagaimana yang dia kehendaki. Dan tiada Tuhan lain yang boleh menghalang dia. Sebab itu dalam suatu surah yang lain ataupun dalam ayat yang lain, iaitu ayat surah Al-Mu'minun ayat 91, Allah menyebut, "Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin idzal la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'duhum 'ala ba'din subhanallahi amma yasifun." Allah tidak memerlukan anak dan tiada Tuhan bersamanya, tiada Tuhan lain bersamanya. Sebab sekiranya Tuhan mempunyai anak ataupun ada Tuhan selain padanya, nescaya
masing-masing Tuhan itu akan berlomba-lomba untuk mencipta apa yang mereka nak ciptakan. Dan masing-masing akan cuba mengatasi yang lain. Wala'ala ba'duhum ala ba'. Masing-masing akan mengatasi kuasa masing-masing. Dan inilah yang disebut dalam ayat sebelum ini, maka akan hancurlah kedua langit dan bumi itu. Maha suci Allah daripada apa yang mereka sifatkan itu. Jadi, berdasarkan apa yang disebut di sini, jelas bahawa dalam mengimani tentang Allah SWT, perkara yang pertama yang perlu kita fahami, yang perlu kita yakini ialah tentang ketauhidan Allah SWT. Dan tauhid inilah yang sebenarnya membezakan kita dengan selain Muslim. Yang membezakan Islam dengan agama-agama lain dalam dunia ini. Dan inilah juga yang menjadikan Islam hanya Islam sahaja yang diterima oleh Allah SWT. Inna dina indallahil Islam. Sebab dalam agama lain, walaupun mereka cuba untuk menyatakan, berhelah, menyatakan bahawa sebenarnya Tuhan mereka itu esa, Tuhan mereka itu satu, tetapi komponen ataupun elemen-elemen berbilang itu masih wujud. Dalam Christianity kita lihat, walaupun mereka kata 3 dalam 1 Trinity, tapi masih ada 3 itu. Dan 3 itu tak boleh diabaikan. Sebab jika tak ada 3 itu, dia tak lengkap akidah dia. Jadi ini menunjukkan walaupun akhirnya mereka kata yang paling utamanya adalah satu di kalangan Tuhan-Tuhan tersebut. Yang paling agungnya adalah Tuhan yang Esa juga. Tetapi dia dah ada unsur syirik di situ. Sebab yang 2 lagi pun dianggap sebagai Tuhan juga. Begitu juga dalam agama Hindu ada dakwaan yang mengatakan bahawa berbilangnya dewa-dewa mereka itu sebenarnya akhirnya merujuk kepada Tuhan yang satu juga. Jadi apa yang difahami sebagai monotheism, sebagai agama yang mempercayai Tuhan satu itu, yang paling layaknya hanyalah Allah SWT, hanyalah Islam. Manakala agama lain, mereka berhelah, mereka cuba mentakwil, mentafsirkan agama mereka itu dengan akidah yang dikatakan sebagai akidah monoteis, akidah satu Tuhan. Namun fahaman dan konsepnya masih lagi bercampur baur dengan unsur-unsur syirik kepada Allah SWT. Dan ini yang menarik apabila Abu Hanifah menekankan bahawa konsep wahdaniyah itu perlu kita tekankan bukan pada bilangannya, tapi pada maksud, pada fahaman bahawa tiada syirik bagi Allah SWT. Jadi maksudnya kalau tiada syirik, maknanya zat dia tu esa, sifat dia tu tiada syirik bagi dia, nama dia tu tiada syirik baginya, perbuatannya bagi syirik baginya, maknanya kemutlakan tauhid itu hanyalah pada Allah SWT. Tiada yang boleh disamakan ataupun diangkat sebagai setara dengan Allah SWT dalam apa jua aspek ketuhanan Allah SWT. Dan ini yang kita perlu faham dalam memperkatakan ataupun dalam mengimani tentang tauhid Allah SWT ataupun sifat wahdaniyah Allah SWT. Dari segi impact kepada kehidupan, biasanya kalau dalam sesuatu aktiviti, apabila seseorang itu tidak fokus dalam melakukan kerjanya, biasanya kerja itu tidak akan sempurna. Sebab dia akan berbelah bagi. Tumpuannya akan berbelah bagi. Dalam mengharapkan kepada sesuatu, jika dia mengharapkan kepada beberapa sumber harapan, dia juga tidak akan orang kata bulat hatinya dalam mengharapkan, sebab akhirnya dia tak tahu yang mana satu yang akan mengurniakan ataupun akan menyumbang harapan dia. Dalam konteks wahdaniyah ini, apabila seorang misalnya dalam agama-agama yang mengimani tentang wujudnya beberapa Tuhan, apabila mereka mengharapkan, berdoa, bersembahyang dan sebagainya, mereka akan memanjatkan doa mereka itu kepada Tuhan-Tuhan yang berbagai. Dan mereka tidak tahu Tuhan yang mana yang akan memakbulkan doa mereka. Dan keyakinan ini akhirnya akan luntur. Sebab dia tak nampak, dia tak faham yang manakah yang
sebenarnya berjasa kepada mereka dalam kehidupan ini. Ini dari segi psikologi kita boleh fikirkan sedemikian. Sebab dalam konteks Islam, umat Islam diajar supaya hanya berdoa kepada Allah SWT, hanya menyembah kepada Allah SWT sebagai manifestasi wahdaniyah ini, sebagai manifestasi sifat tauhid Allah SWT. Sebab kita dilarang untuk mensyirikkan kepada Allah. Kita dilarang untuk menyemutukan Allah SWT dalam apa pun perbuatan kita. Apabila kita berdoa, hanyalah berdoa kepada Allah. Dan apabila kita mengharapkan kepada Allah. Dan apabila doa dan harapan kita tercapai, kita hanya yakin bahawa hanya Tuhan yang Esa ini sahajalah yang memakbulkan doa dan harapan kita. Dan kita bersyukur pun hanyalah kepada Dia. Dari segi psikologi ni kita boleh nampak kesan itu lebih terfokus. Sebab dia tak akan celaru berbanding dengan golongan-golongan yang meyakini ada beberapa Tuhan, yang akhirnya apabila mereka mendoakan, dia mendoakan kepada beberapa Tuhan, dan apabila kalaupun benda itu dimakbulkan, dia pun tak tahu yang mana Tuhan yang mana satukah yang memakbulkan doa itu. Jadi dia nak mensyukuri kepada yang mana satu. Ini yang antara perkara yang kita boleh lihat impact beriman kepada tauhid ini. Dan secara sunnatullah pula kita lihat dari segi pentadbiran alam. Allah SWT sebagai pencipta dan pentadbir alam. Pastinya pentadbiran yang ditadbir oleh Tuhan yang Esa, Tuhan yang maha mengetahui, maha berkuasa, akan lebih sempurna sistemnya. Dan apa yang disebut dalam dalil tamanuk tadi pun, dia memberi impact kepada pemahaman kita tentang pentadbir, pencipta, penyusun, pengawal selia kepada alam semesta ini. Apabila alam semesta ini ditakbir, dicipta, ditadbir, dikawal selia oleh Tuhan yang Esa, yang mana ketauhidannya mutlak, tiada syirik baginya, kuasanya mutlak hanya pada Dia, maka kita boleh nampak kesatuan dalam sistem itu. Kalau tak, nanti Tuhan A nak buat api jadi panas, Tuhan B nak buat api jadi sejuk, sistem itu akan celaru. Ini impact yang kita boleh lihat pada sistem alam ini. Tadi kita lihat pada psikologi kita dalam menanggapi, dalam menyerahkan diri ataupun berdoa ataupun beribadat kepada Tuhan. Dari segi sistem, sebab kita tahu bahawa alam semesta ini dicipta oleh Allah SWT dan ditadbir oleh Allah SWT. Dan jika ada Tuhan yang sekutu ataupun ada sekutu baginya dalam mentadbir dalam cipta ini, kita akan nampak kecelaruan dalam sistem itu. Dan dalam konteks semasa kita boleh melihat kapal kalau ada 2 kapten pun akan karam. Rumah tangga kalau ada 2 ketua pun akan tidak aman. Negara kalau ada 2 pemimpin pun akan kacau. Semua itu boleh kita jadikan seumpama tafsiran ataupun seumpama perkara yang boleh kita fahami daripada hikmah kenapa mesti ada hanya satu Tuhan yang Esa, satu Tuhan yang mutlak iradahnya, satu Tuhan yang sempurna kekuasaannya. Sebab tanpa kesempurnaan tersebut akan berlaku kehancuran. Dan kalau dalam konteks kehidupan yang tak begitu kompleks, misalnya dalam kekeluargaan, dalam sesuatu syarikat, dalam sesuatu pejabat pun boleh hancur, apatah lagi dalam sistem alam yang begini agung, dengan sistem yang begitu unik. Mana mungkin perjalanan alam semestanya akan berlaku sedemikian elok jika ada 2 pentadbir, jika ada 2 pencipta. Dan ini semuanya membuktikan kebenaran ayat Quran yang menyebut lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Nescaya akan hancurlah langit dan bumi ini. Dan inilah yang menjadi inspirasi para ulama kalam apabila mereka mengemukakan apa yang disebut sebagai dalil tamanuk tadi. Jadi demikian perbahasan tentang sifat wahdaniyatullah
yang merupakan sifat pertama yang ditekankan oleh Abu Hanifah dalam kitab Al-Fiqhul Akbar. Kemudian dalam teks yang seterusnya kita akan masih membaca perkara-perkara yang berkaitan dengan sifat, yang antara lain juga akan menguatkan apa yang kita tekankan di sini, bahawa Allah SWT itu esa dan tiada sekutu baginya. Dan untuk itu saya sudahi, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.